领我们可以学习了解神的话语。 Karena itu hati dan pikiran kami telah kami sediakan untuk kehendak-Mu yang Kau ingin mewartakan dalam uraian ini. 我们也可以我们的身心灵在神的面前等待神的话语。 Berbagai rintangan dan gangguan bila masih ada hamba berdoa di dalam nama Yesus. 就是在我们当中有什么黑暗的权势或什么的拦阻，我们单愿要奉主耶稣的名。 Tuhan dapat mengangkat itu dan memberi kepada kami hati tanah seperti tanah yang subur. 把一切拦阻除掉，让我们的心灵成为肥沃的田地，等待神的话语来浇灌。 Sehingga benih kebenaran firman-Mu berakar kuat di dalam kehidupan kami. 让神的真理在我们的生命里扎根，能够结出果子来。 Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督圣名。 Amin. Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama membuka dari Lukas pasalnya yang ke-24 atau pasal yang paling terakhir. 今天我们要一起来读最后的一章经文，就是在约翰福音的在路加福音第24章， Ayat 44 sampai dengan 53. 从第44节到53节。 Saya ingin mengundang saudara untuk berdiri dan kita membaca bergantian bagian firman Tuhan ini. 这段经文请我们站起来读。 Saya memulai ayat 44, kemudian Bapak Ibu meresponnya sampai dengan ayat 53 silih berganti. 用情的方式应你们。 Demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, terutama di Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengiringi pada apa yang dijanjikan Bapakku. Bila kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia bersisa dari mereka dan mengangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus yang bersukacita adalah mereka yang membaca dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Silakan duduk. 请坐下。 Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Wow. Yang baik, luar biasa sehat. Yes, ada yang gitu sudah ya. Iya Bapak Ibu, kita akan belajar di bawah satu tema Allah Raja seluruh bumi. 今天我们的主题上帝就是宇宙万物的主宰。 Saya baca satu artikel yang berjudul Sikap Tenang dan Sabar. 我曾经读过一篇文章，它的题目就是在一个安静忍耐的心。 Di dalam artikel itu mengatakan, bertanya begini, pernahkah Anda melihat seorang yang sedang marah? 他的
saya sedang buat cincin, tapi bukan dari batu akik, saudara. 但是我们要做戒指，并不是用现在的宝石。 Ini dari buah sagu. Buah sagu sangat menarik. 所以 Batu 呢， akik kalah kayaknya, saudara ya. 是用一个很特别的材料做的。 Saya sedang korek-korek dengan pisau. Ada beberapa orang yang duduk di stasiun Senen menatap saya lama karena ini orang asing kayaknya, saudara. 因为可能我跟其他的人的样貌很不一样呢，所以呢，我在那里做这件事情的时候，别人就很注意我。 Lalu ada teman-teman berkata, Fred, lihat mereka lihat kamu terus gara-gara duduk pisau. 然后呢，我的同伴就说：“你看，他们注意你。” Lalu saya nengok ke mereka dengan mata yang demikian tajam. 所以呢，我用凌厉的眼光看他们， Mereka kabur, 然 saudara. 后我就跑掉。 Itu orang marah, saudara ya. 也是一个方的人的神奇是这样子的。 Jadi ekspresinya pasti menyeramkan. 他的表情一定很恐怖。 Saudara, orang marah itu ibarat bagaikan kobaran api yang sedang menyala. 发怒的人呢，就好像正在红烧烈火一样， Mukanya memerah, 脸很红， nafasnya tidak teratur, 他的这个呼吸不 matanya melotot, 眼睛也瞪得很大， emosinya tidak terkontrol, 而且 saudara. 他的情绪呢不被控制， Dan masih banyak yang lain. 还有其他的。 Tapi dalam artikel itu mengatakan, tahukah Anda, seorang yang begitu mulia akhlaknya, 可是一个非常荣耀的人的本质， dialah orang yang selalu terlihat sabar, 他一直都是看起来那么的忍耐， bersikap tenang, 非常的安详， dan selalu memaafkan. 而且每一次呢都很和蔼的。 Sekarang tepuk bahu saudara di sebelah kiri, baru lihat sabar-sabarnya. 告诉你们这个人要忍耐，知道吗？ Saudara, saya pikir artikel ini bagus menjelaskan kepada kita orang yang marah dengan orang yang sabar adalah orang yang tenang, adalah orang yang berakhlak mulia. 所以呢，我想一个忍耐的、一个很谦卑的人，他是一个有很荣耀本质的一个人。 Saudara berjumpa dengan orang yang tipe pemarah, kita akan merasa tidak nyaman, seolah-olah nerakanya sudah ada di dunia, saudara. 当我遇到一个经常发怒的人，我们感觉到真的是非常忍不住。 Tetapi kita akan menjumpai dan senang dengan orang yang akhlaknya mulia, terlihat sabar dan tenang, saudara. 但是我们很喜欢遇到一些很安静、很忍耐的人。 Saudara, hari ini memang saya tidak mengurai aspek psikologi ini yang terkait dengan kemarahan ataupun kesabaran atau tenang, saudara. 今天我们要谈的并不是关于这个发怒或者是忍耐、安详的在那个情绪上的那些心理学问题。 Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara melihat di ayat 50 apa yang dicatat oleh Lukas. 可是我要一起来注意的是在路加福音的24章50节，他说什么呢？ Di situ ia mengatakan Yesus mendekati mereka, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 这里说主耶稣举手给他们祝福。 Saudara, mengangkat tangan ini adalah salah satu terjemahan atau kata yang tepat adalah Yesus dengan tenang, dengan penuh keagungan, dengan penuh wibawa, dengan penuh karisma, mengangkat tangan 另外一个 lalu 呢？ memberkati mereka. 另外一个翻译呢，就是说，当主耶稣举起手来的时候呢，他是带着权柄，非常的有威严，非常的安详，有力量的这样的祝福他们说。 Saudara, menarik ketika penulis atau Injil Lukas ini mengatakan bahwa Yesus memiliki sikap yang tenang. 所以呢，路加特别强调，主耶稣的神态呢是非常的忍耐和安详。 Lalu ia mengangkat tangan 他把手举起来， dan memberi berkat. 给他们祝福。 Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah mengapa Yesus bisa bersikap tenang? 所以呢，我们要看为什么主耶稣能够有一个非常安详的态度呢？ Mengapa
menggarisbawahi kata ia terangkat ke sorga. 所以呢，我们要注意的就是说，他被带到天上去了。 Saudara, kenapa ini menjadi jawaban dari ketenangan Yesus waktu dia mengangkat tangan memberkati mereka? 为什么我说他被带到天上去，就是他那么太平和太多的理由呢？ Bagian yang menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke surga adalah sebuah kata yang selalu menerjemahkan 主耶稣举手的那个态度，经常就是这样子的被翻译。 seseorang yang membawa persembahan 举手 untuk dipersembahkan. 就是一个人经常把奉献带来。 Ini kita bisa membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 21 mengatakan Abraham membawa Ishak untuk mempersembahkannya. Yakobus 2 ayat 21. 那说到雅各书2章21节，就是说亚伯拉罕带着以撒在献在坛上。 Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat itu penting pada waktu menjelaskan Yesus terangkat ke surga. 所以主耶稣被接升上天是非常重要的一件事情。 Karena tadi saya katakan seperti kata terangkat itu adalah sama dengan seseorang yang membawa korban persembahan. 就是说，好像一个人在他的手上带了献上的祭物。 Coba kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 28. 我们再来看希伯来书第9章。 Di situ dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. 希伯来书9章28节，像耶稣基督既然一次被献，担当了多人的罪。 Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. 将来要向那等候他的人第二次显现，便与罪无关，乃是为拯救他们。 Jadi Bapak Ibu melihat bahwa terangkat ke surga ini penting sekali terkait dengan mempersembahkan sesuatu. 所以当主耶稣被升到天上，他就是献上。 Saudara, pentingnya di mana ketika kita bicara Yesus terangkat ke surga seperti seorang yang mempersembahkan sesuatu adalah sangat penting. 当主耶稣升上天的时候，他献上的那个是非常重要的事。 Penulis Lukas dengan tertib sekali mencatat satu kota yang bernama Betania, itu jawabannya. 路加指出一个地名，就是在伯大尼。 Coba Bapak Ibu lihat di ayat 50 dari Lukas 24. 路加福音24章的第50节。 Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. 耶稣领他们到伯大尼的对面。 Bapak Ibu lihat baik kalimat yang dikatakan oleh Lukas, keluar kota dan sampai dekat Betania. 所以我们看路加特别指出，把他们带出城去，到了靠近伯大尼。 Ini dua hal yang sangat menarik untuk kita menjawab Yesus dengan tenang terangkat ke surga dan memberkati saudara. 所以呢，主耶稣是很平和的，被接升上天。 Saudara, kalau disebut Betania, apa yang terlintas
dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, 马可福音11章第1节，当耶稣和门徒将近耶路撒冷的时候， dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, 到了伯法区和伯大尼，就是在橄榄山那里。 Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan dan seterusnya. 耶稣就打发2个门徒，并且吩咐他们接下去的经文。 Bapak Ibu perhatikan bahwa sebutan Betania dan Betfage dekat Bukit Zaitun ini semakin menjadi perhatian penting tentang peristiwa Yesus dengan tenang terangkat ke surga. 所以呢，我们看这个伯法区和伯大尼，就是在橄榄山，这些地点呢，都指出主耶稣要被接升天的那个地点。 Yang kita baca Markus ini adalah sebelum Yesus masuk ke Yerusalem untuk menderita, dia berada di tempat yang sama. 这里指出当主耶稣要进耶路撒冷的时候，还有他被接升天的那个地点呢是一样的。 Sekarang pada waktu dia terangkat ke surga, dia berada di tempat yang sama. 他被接升天的那个地点，跟他起初被迎接进耶路撒冷的那一个地点是一样的。 Dan dia dengan tenang, penuh wibawa mengangkat tangan dan memberkati banyak orang, murid-muridnya. 所以主耶稣非常的平和，带着威严的祝福他的门徒们。 Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi penting ketika Lukas mencatat Betania sebagai tempat di mana Yesus dengan tenang terangkat ke surga? 所以我们看路加特别记载，就是主耶稣接升天的那个地方呢，是在伯大尼。 Bapak Ibu, saya kemudian kali ini melihat ada sejarah yang penting untuk kita lihat terkait dengan peristiwa ini. 所以呢，我也有一些的注意关于这个地方曾经发生过什么重要的事情。 Mari kita melihat di dalam Sakaria 14. 我们也可以看在撒迦利亚14章。 Sakaria 14撒迦利亚14章 ayatnya yang ke-4. 第4节， Judul perikopnya kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. 就是说到主耶稣在他去在耶路撒冷的时候，他的得胜。 Dicatat di situ, pada waktu itu kakinya, kaki awal, dicatat akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. 那里说到，就是当他被接升天的时候，他的脚踏在那个橄榄山上，然后就分开了。 Bapak Ibu, kita semakin menemukan jawaban yang jelas ketenangan Yesus pada waktu dia mengangkat tangan dan memberkati. Kalimat di dalam Sakaria ini memberikan
也不能够拦阻他。 Maka pada waktu Yesus berada di sana, memberkati para murid-muridnya dan mengutus mereka adalah kuasa dan keamanan yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun. 所以主耶稣祝福门徒们，也差派他们到普天下去，因为有一项能力能够拦阻传福音的施工。 Saudara, ketika saya baca sebutan Betania ini, Betfaga saya gali dan saya lihat Zakaria, semakin menunjukkan kepada diri saya bahwa dia adalah Allah yang kita patut sembah. Dia adalah Allah yang mulia yang punya kuasa di bumi dan di surga. 所以我看到这个橄榄山就指明了，他是全能的神，他是我们值得敬拜的。 Bahwa tidak ada satupun yang bisa melebihi daripada Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan. 没有另外一个神能够好像我们所敬拜的主耶稣。 Saudara perhatikan baik, inilah yang kemudian menggambarkan sukacita yang besar, kegembiraan yang besar dari gereja mula-mula. 所以呢，这是起初的教会门徒们他们那么的喜乐的心情，就是因为这个理由。 Bahwa mereka pergi membawa kabar baik karena Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang kuasa penuh. 他们所传讲的福音，这个好消息是来自主耶稣，他是万王之王、满有权柄的上帝。 Saudara, saya mengerti ini karena ketika saya ke Israel, saya naik di Bukit Zaitun tempat Yesus terangkat ke surga yang masih dijaga oleh gereja dipelihara tempat itu sampai saat ini. 当我去耶路撒冷，我有机会到橄榄山上的时候，虽然那里有精兵守卫， Ada gereja kecil di sana dan di situ dibuat bekas tapak kaki yang mereka gambarkan sebagai tempat di mana Yesus terangkat ke surga. 在那里呢还有刻下了个脚印，就是主耶稣接升天的时候的那个脚印。 Lalu dari tempat ini Bukit Zaitun dekat Betani ini turun ke bawah. 这是 Ini 从 namanya lembah di lembah Taman Getsemani, tidak terlalu jauh. 然后是从这个橄榄山下到这个大利的时候，很接近的，就是有这个克西玛尼园。 Sebelum turun ke bawah ada satu gereja di atas Taman Getsemani itu dibuat dengan bentuk atapnya itu kalau dari jauh kita lihat seperti air mata yang netes. 然后呢，在那个克西玛尼园那边呢，有建了一所的教会，就好像一个亭子一样，它的那个形状呢，就好像那个眼泪的形状。 Itu adalah menggambarkan pada waktu Yesus ingin masuk Yerusalem, dia duduk dan menangis dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku ingin mengumpulkan engkau seperti ibu yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. 标志作曾经于是当主耶稣在这个耶路撒冷的时候为耶路撒冷哭泣，就是说耶路撒冷，耶路撒冷啊！我想好像母鸡一样的把你们聚集在我的翅膀底下，可是你们却不愿意。 Lalu turun persis di Taman Getsemani ada gereja yang cukup besar dan di dalamnya itu ada batu yang sangat besar yang dipercaya sebagai batu di mana Yesus merebahkan tubuh waktu dia berdoa dengan ketakutan dan bagaikan tetesan darah sesuai. 然后呢，到了那个克西玛尼园的时候，就有一所很大的教会，有一个很大的石头，他们说就是在那个石头，主耶稣祷告。 Gereja itu dari sisi arsiteknya sangat menarik karena siang pun tetap terlihat remang-remang karena untuk menggambarkan suasana duka yang dilalui oleh Yesus. 那个建筑物呢，被设计的很特别，就是虽然在正午很热的地方的时候，那个地方还是一样的比较暗沉沉的，表明当主耶稣的那个心情。 Sesudah Taman Getsemani ini lembah Kidron namanya, yang Yesus lalu lalang ke rumah Lazarus, Maria dan Marta. 还有呢，经过一个比较低的山谷，就是主耶稣经常来往去这个玛利亚、马大的家里经过的那条路。 Lalu ke atasnya ke sana lawan arahnya itu baru kota Yerusalem yang kita selalu lihat. 然后呢，就在更往上的时候呢，就是进入了这个比较高的地点的那个耶路撒冷城。 Dan di situ ada pintu, 2 daun pintu yang tidak boleh dibuka oleh seorang pun kecuali Mesias. Jadi kalau kita ingat waktu Yesus datang mengobrak pabrik baik Allah karena orang berjualan, maksud saya, Yesus membuka 2 daun pintu itu tepat bisa terlihat dari Bukit Zaitun atau dari Taman Getsemani, jelas di
bagian barat dari Bukit Zaitun. 然后呢，那边有一扇门是别人不可以开的，那扇门呢，从这个橄榄山能够直接都看见。 Saudara, itulah kronologi yang kemudian saya melihatnya dan menambah satu sukacita yang besar di hati saya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar hidup. 在那个地方想到曾经发生过的事情，切切经常的眺望我对主耶稣的爱和信心，因为他真的是所记载的那位神。 Saudara, makanya ketika Injil Lukas kemudian menyebut nama Betania, 所以我们看在路加福音里提到这个伯大尼， saudara, satu sebutan yang kemudian mengarahkan seluruh perhatian kita tertuju kepada Dia ini adalah Allah yang berkuasa penuh. 也看到一直预言他是蛮有权威的神。 Sebutan ini membawa kita melihat pada waktu Dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku menjadi mutlak adanya. 令我们想到主耶稣曾经很确的说过，无论天上地下所有的权柄都在他的手里。 Tempat ini menjadi saksi bisu dan kemudian kita mencatat dengan baik bahwa Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 而且在哪里，主耶稣蛮有权柄的差派门徒们到普天下去传福音，教导他们使人信他，并且做门徒，好叫神不断的与他们同在，直到世界的末了。 Bapak Ibu, komando itu dapat diungkapkan oleh Yesus dari tempat yang tinggi, tempat bersejarah yang menampilkan diri Dia sebagai yang berkuasa penuh. 所以呢，这个大使命，主耶稣是在一个蛮有权柄的一个地方，在那里传扬。 Maka itu yang kita akui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang boleh manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Dia yang penuh dengan kuasa. 所以呢，我们深信一件事，无论是天上地下，没有一个权柄是靠着他可以得救，唯有靠着主耶稣的名。 Maka Dia pergi ke surga, Dia membawa kemenangan dan orang-orang yang diterus olehnya ada di dalam kuasa Dia. 如今主耶稣已经荣耀的得胜的升上天，我们每一个相信他的人就有了指望。 Dan itu menaruh harapan yang penuh dan harapan yang penuh dengan kepastian bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat besar. 而且我们所盼望的，我们所指望的是非常的确实的，他是真神。 Saudara, itu yang kita peringati hari ini tentang Dia yang terangkat ke surga. 所以今天我们所纪念的圣天节，就是主耶稣被接升天。 Saudara, itu yang kita syukuri hari ini bahwa kita melihat ada kuasa yang besar lewat kehadiran Yesus Kristus. 我们可以感恩，因为在主耶稣里面，他拥有最大的权柄。 Saudara, yang pergi ke surga, Dia yang berkuasa adalah membuka jalan yang lebar bagi hidup saudara dan saya. 我们知道他是蛮有权柄，但是他不免你我的生命。 Dan ini membawa umat yang percaya kepadanya hidup dalam pengharapan dan sukacita 而且 yang tiada henti-hentinya. 他要把盼望、把喜乐在他里面的救赎赐给我们，相信他的。 Lalu bagaimana sikap mereka yang pada saat itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara? 然后我们看，当那些门徒们看见主耶稣被接升天的时候，他们的态度是怎么样的心情呢？ Kita baca ayat 52 sama-sama. 在第52节，我们一起来看。 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, ini sikap mereka sujud menyembah kepadanya. 所以呢，门徒们就拜他，他们跪倒。 Saudara, sikap sujud ini yang kita lihat dari saudara-saudara kita Muslim. 我们说他们的这个态度呢，就好像佛教徒他们拜神的那个姿势。
akan berdiri lagi. 然后呢，他们还要再站起来的。 Ini model ibadah yang umum. 这个是很普遍的一个敬拜的方式。 Kenapa seperti itu, saudara? 但是我想问，为什么要这个态度呢？ Gereja pertama murid-murid kenapa melakukan itu? 起初的教会门徒们他们的敬拜的方式是这样的。 Saudara, ini adalah sikap respect dan hormat yang tinggi kepada Allah Yesus Kristus. 因为这个态度呢，表明他们全心全意的谦卑在神的面前，献上最大的尊荣给神。 Oh, mereka memberikan keagungan, respect besar kepada Dia yang sedang hancur, saudara. 因为他们非常的尊敬神的，所以他们有这个态度的。 Kepada Dia yang sedang terangkat ke surga dan penuh dengan kuasa, mereka beri respect yang mulia, saudara. 因为主是荣耀的被接升天，他们是那么大的喜乐。 Sebab Dia raja di atas segala raja. 他是万王之王， Saudara, Dia ini Tuhan di atas segala yang menamakan diri sebagai Tuhannya. 他是最至高之神，他向我们表明。 Saudara, inilah yang saya mengatakan. Mari ada satu sukacita yang besar di hidup kita. Bahwa ini Yesus Kristus raja di atas segala raja. Beri kemuliaan untuk Allah. 所以呢，我们的生命里面有很大的喜乐，因为他是神，主耶稣是万王之王，在我们心里。 Saudara, kenaikan itu yang kita sedang merayakan. Itu yang kita sedang syukuri. Bahwa Dia Tuhan yang hidup dan benar adanya. 这就是我们所纪念的，他是真神，还是活着的，永远活着的上帝。 Bapak Ibu, lihat bagian kata terakhir. Mereka sujud, lalu apa yang dilakukan oleh mereka? 最后一节呢，我们看经文是怎么样写的。 Yaitu sukacita, saudara. 他们是大大的欢喜。 Saya lihat kita sudah sukacita mereka, saudara. 我想我们应该可以看到他们的欢喜。 Kita ini sedang ikut beban berat, saudara. Mereka tidak sukacita, gembira, senang. 请问我们是担当重担呢，或者是我们有大喜乐呢？ Saudara, kegembiraan itu tidak bisa ditahankan oleh siapapun. 这个喜乐是不是没有一件事情可以拦阻的？ Maka kalau kita analisa dia baik, kegembiraan itu seperti orang sedang dansa, saudara. 所以让我想到神的美善，我们真的好像一个正在跳舞欢乐的人一样。 Waktu saya berada di Israel, saya lihat saudara-saudara dari Afrika masuk di gereja di Taman Getsemani. Bukan dia berdoa dengan penuh nangis. Dia nari, saudara, begini. Lalu sambut orang. Saya dulu lihat, ini gila kali orang ini. Enggak, saudara, sukacita. 所以呢，在那边我们看到别人他们去教会的时候，他们并不是在那里很沉默、很严肃，他们来是非常喜乐的、很高兴的这样欢迎每一个人。 Saudara, itu yang menggerakkan mereka dan bergembira karena Yesus Kristus. 所以他们喜乐，因为主耶稣的缘故。 Coba Bapak Ibu baca dalam Lukas kisah Rasul pasalnya yang keempat tentang gereja mula-mula. 所以就是我们看其实的教会呢，就是记载在这个《使徒行传》里4章那里，说到当时的门徒们他们是怎么样的心情。 Kisah Rasul pasalnya yang kedua. 我是说《使徒行传》第2章。 Bapak Ibu perhatikan ayat 46 saya baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, saudara. 所以呢，第46节来说到他们存着欢喜诚实的心，每天用饭。 Pertanyaannya begini, apakah mereka punya kesusahan seperti kita? 这样请问他们是否有忧虑，好像我们呢？ Apakah mereka juga mengalami pergumulan hidup dari hari ke hari zaman mula-mula? 或者他们每个生活上也遇到挣扎呢？ Apakah mereka juga diancam oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus? 也许他们也能够从许多一旦基督的人身上得到一些 Apakah mereka memiliki rasa takut terhadap orang lain? 是否他们拥有害怕？ Tapi lihat, mereka gembira, sukacita. 可是呢，这里却说他们是欢喜的赞美神。 Saudara, Bapak Ibu, ini yang menjadikan kunci hidup orang yang diberkati Tuhan Allah ketika memiliki sukacita atas Tuhan yang besar dan bangkit naik ke surga itu. 虽然我们心里拥有那个
Saudara, ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa kita datang ke gereja harus dengan sukacita. 所以那天我们来到神的殿中，我们常都是一个欢乐的心情。 Saudara, masalah ada, tapi ingat, datang ke rumah Tuhan, datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita. 就算是生活上有许多的难点，但是来到神的殿中，我们以一个欢喜快乐的心情， Hati yang gembira, 一个喜乐的声音在神的面前， hati yang penuh sukacita dan hati yang diberkati Tuhan Allah. 因为知道神完全的要祝福我们， Hati yang mengenal dan melihat kenaikan Yesus Kristus sebagai peristiwa yang besar dalam hidupnya. 就是凭着信心看见神有极大的能力来帮助我们。 Saudara, kalau Bapak Ibu kita hadir di gereja sebagai orang yang murung dari tahun ke tahun, saudara, saya pikir lama-lama kebaktian kedukaan di tempat ini lakukan secara massal. 就是我们每一个人都带着重担与忧虑来到神的殿中，说不定在这里呢以后，我们就成为一个很大型的3、4礼拜。 Maka gereja pertama itu punya rasa sukacita yang besar, beralasan penuh terhadap Yesus Kristus yang naik ke surga. 起初的教会，那些信徒们，他们蛮有喜乐的、欢喜的心情来迎接。 Makanya sekarang harus tekuk bahu di kiri kanan ngomong dia. Makanya sukacita jangan burung melulu ayat saudara. 虽然让我们旁边的人，我们大家都要喜乐，我们的神是那么的奇妙。 Saudara, ini penting. Gereja diberkati Tuhan, jumlah mereka bertambah 3.000, Petrus khotbah dan seterusnya. Ada nampak sukacita karena Kristus Yesus yang mereka imani, dan dia naik ke surga, Raja di atas segala raja. 所以我们看起初的教会非常大的发展，一次讲到有那么多人的信徒们蛮有喜乐的心情，能够知道许多的人见证神的大能。 Saudara, kegembiraan ini penting karena hati yang gembira adalah obat yang. 现在我们知道喜乐的声音是良药， Tetapi semangat yang patah, anak sekolah minggu sering nyanyi, saudara. 只是学生经常唱的，忧伤的灵使骨头不干。 Saudara, saya berharap untuk gereja kita beribadah ke depan ada sukacita karena kebangkitan dan kenaikan Kristus itu terus menemani hidup kita. 最后，我们盼望我们在教会里面，我们每一次敬拜神的时候，我们都是非常的喜乐，因为知道他是永远活着的上帝。 Bapak Ibu tanya begini, Pak Alfred ada masalah? Abrek, saudara. 你们问我有没有问题，我说我有很多的问题。 Tapi saya tahu bukan masalah yang menentukan hidup saya. Saya harus menentukan masalah itu seperti apa saya kerjakan dan saya atasi. 这些问题并不会缠绕我来坚定来解决它们。 Tapi sukacita di dalam Tuhan tidak bisa dirampas dengan pergumulan apapun, sebab Tuhan yang saya sembah lebih dari apapun yang ada. 因为我们在主里面的喜乐是比一切问题还要大，因为我们的神是一切的问题还要更大。 Ada sukacita untuk Tuhan Yesus? 是不是在主里面喜乐？ Kalau saya tanya begini dan saya bicara di gereja karismatik, beri kemuliaan untuk Tuhan anak, pasti mereka berdiri semua saudara. Tapi kita ini DKI, saya mengerti saudara. 是教会很拍手的喜乐和比例。 DKI itu tangan dan hati itu kadang-kadang terkeluk, saudara, susah. Ini lebih berat, saudara. 在我们一起基督教会呢，我们每一个人都非常的比较的冷漠。 Tapi setidaknya hati kita sudah